Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam agama Islam itu ada 4 tingkatan ilmu. Agama Islam itu ada 4 tingkatan ilmu. Tingkatan pertama dikatakan syariat. Yang kedua tarikat. Yang ketiga hakikat. Yang keempat makrifat. Tulis ya, kalau ada pensel tulis. Ilmu agama ada 4 tingkatan. 1 syariat, kedua tarikat, ketiga hakikat, keempat makrifat. Baik. Dalam keempat-empat ilmu itu, Waalaikumsalam. Allah. Apa kata kalau kita dekat sikit? Nah, kita dekat sikit ya. Baik. Dalam 4 tingkatan ilmu tadi, ianya terbahagi kepada 2. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat terbahagi kepada 2. Syariat dan tarikat itu dikatakan ilmu syariatin. Syariat dan tarikat dikatakan ilmu syariatin. Hakikat dan makrifat dikatakan ilmu hakikatun. Jadi ilmu Islam ni terbagi 2. Syariatin dan hakikatun. Syariatin itu seumpamanya kulit, hakikatun itu seumpamanya isi. Jadi pada hari ini kita tak usahlah membicarakan ilmu syariatin. Ya, kita dah banyak dah daripada kecil sampai besar kita belajar syariatin. Marilah pada pagi ini kita memanfaatkan masa yang sesingkat ini dengan ilmu hakikatun. Ilmu hakikatun ini seumpamanya, saya bagi kalau tak tahu nak bertanya, seumpamanya di manakah sebenar-benar sembahyang? Di manakah sebenar-benar kalimah syahadah? Di manakah sebenar-benarnya air sembahyang? Macam tu contoh ilmu hakikatun. Ya, di manakah kalimah syahadah nak nafi apa, la nak nafi apa, ilaha nak isbat apa. Ya, seumpama air sembahyang. Yang kita ambil air ni air syariatin. Cuci tangan, cuci kaki itu air syariatin. Mana air hakikatun? Itu perumpamaan. Jadi kalau boleh kemukakan soalan hakikatun. Ya, baik. Kita bermula daripada anak anda ya. Ya, perempuan dulu ya. Kemukakan apa saja janji ilmu hakikat. Sila anda. Jenis. Baik. Ilmu agama ini kita bahagi 2. Mula-mulanya 4. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Yang 4 tu kita bagi 2 pula, iaitu ilmu syariatin dan ilmu hakikatun. Saya bagi contoh lah. Macam ni orang belajar ilmu hakikat. Macam ni orang belajar ilmu hakikatun. Ya, baik. Pertama-tama tadi saya nak suruh tanya ya. Tak apa, saya cerita satu saja. Baik, dengar sini. Ini contohnya ilmu hakikatun. Seumpamanya kita ambil bab air sembahyang. Dengar baik-baik ya. Air sembahyang, jika orang nak bersembahyang, terlebih dahulu kena ada air sembahyang, iaitu air wuduk. Baik. Air wuduk itu ada 2. Semua ilmu ada 2. Ada syariat, mesti ada hakikat. Ada kulit, mesti ada isi. Baik. Di manakah isinya ilmu hakikat air sembahyang? Mana? Sebelum kita ambil sembahyang, kita kena pastikan terlebih dahulu air yang kita nak ambil untuk air sembahyang itu air yang sebenar-benar mutlak. Air apa? Air mutlak. Ini. Baik. Di manakah kita nak mencari air yang mutlak? Air mutlak itu ada 3 cirinya. Nak mengajar ilmu hakikat ini contoh ni. Bukan ilmu syariat. Ini contoh.
Dan kalau nak bertanya pun mesti bertanya ilmu hakikat ni. Baik. Di manakah air yang dikatakan sebenar-benar air mutlak? Ada 3 cirinya. Pertama, tidak berbau. Tulis. Tidak berbau. Yang kedua, air itu hendaklah tidak bertukar warna. Yang kedua. Yang ketiga, air suci lagi menyucikan. Ini semua kita dah faham kan? Daripada dulu kita dah belajar dah. Tetapi dulu belajar syariat, sebutannya sama. Tetapi biarpun sebutan itu sama, pagi ini kita belajar lebih dalam lagi. Baik. Di manakah yang dikatakan air yang tidak berbau? Mana nak cari air yang tidak berbau? Cuba. Kalau air pahit, mesti ada klorin, bukankah? Di sini pun sama kan? Bau klorin kadang-kadangnya. Air sembahyang, jika nak betul-betul ambil air sembahyang yang mutlak, jangan air itu sedikit pun ada baunya. Mana nak cari air yang tidak berbau? Pergi ke sungai seumpamanya. Katalah air ni bau klorin. Kita pergi ke sungai. Seandainya sungai pada waktu itu hari hujan, apa warna airnya? Cuba. Warna kuning lah, warna susu lah. Sedangkan air yang mutlak tidak boleh bertukar warna. Kita sudah gagal mencari air yang tidak berbau, gagal mencari air yang tidak bertukar warna. Air hakikat tak boleh sedikit pun berbau. Jadi kalau nak ambil air sembahyang syariatin, bau klorin pun tak apa, air laut pun boleh, air embun pun boleh, air hujan boleh buat ambil air sembahyang. Tetapi jika tuan-tuan nak betul-betul ambil air sembahyang hakikatun, tak boleh sedikit pun ada bau. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat apa? Batal. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat batal. Jadi yang kita ambil air sembahyang selama ini itu hanya syariat saja. Itu air sembahyang syariatin saja. Mana air sembahyang hakikatun? Anak sembahyang sangat kan? Mana air sembahyang hakikatun? Itu belum sembahyang lagi, baru ambil air wuduk saja baru. Mana air sembahyang hakikatun? Barang siapa yang tak berjumpa dengan air sembahyang hakikatun, batal sembahyangnya. Batal air sembahyangnya. Bila batal air sembahyang, apa lagi sembahyang? Jangan pandang ringan itu. Kalau nak sembahyang betul-betul. Kalau sekadar nak sembahyang biasa-biasa ni, cuci setakat tangan sajalah sampai buku lali. Tetapi kita nak menghadap Allah SWT, naklah cuci zahir dan batin. Orang siapa nak berhajat, nak menghadap Allah SWT, mesti cuci zahir dan batin. Sekarang ini usahakan batin, zahir pun tak habis cuci. Kita cuci setakat siku saja ya, sampai buku lali saja. Habis yang dalam perut ini Tuhan tak nampak ke? Kotoran dalam perut ini Tuhan tak nampak ke? Kita nak tipu Allah, cuci setakat siku saja, sampai buku lali saja. Tempat lain Allah tak nampak. Itu maknanya selama ni kita buat hanya air sembahyang syariati. Zahir pun tak cuci, macam mana lagi nak cuci yang dalam? Sedangkan berwuduk itu adalah untuk menyuci zahir dan batin. Saya tanya, air sembahyang untuk cuci apa? Zahir dan batin. Tapi ternyata zahir pun tak cuci, setakat siku saja sampai buku lali. Syariat pun tuan-tuan tak lepas, apalagi air sembahyang hakikatun. Baik, kita sambung. Yang ketiga, air sembahyang hakikatun itu ataupun air mutlak itu cirinya suci lagi menyucikan. Barang siapa berjumpa dengan air mutlak ini, dia letak seumpamanya kena tangan air di tangan, dia boleh masuk sampai ke jantung, sampai ke darah, sampai ke daging. Barang siapa berjumpa dengan air yang mutlak. Dia bukan suci saja, bukan cuci di kulit, tapi menyuci sampai ke darah daging. Barang siapa berjumpa dengan air yang mutlak. Ini yang kita nak belajar. Ini kaedah ilmu hakikat. Air mutlak mesti tak boleh berbau, mesti tidak bertukar warna, mesti air yang
Suci lagi menyucikan, suci di zahir, menyucikan dia boleh masuk sampai ke darah daging. Ini baru sebenar-benar air hakikat tu. Mana tuan-tuan nak cari air macam tu? Cuba. Barang siapa mengetahui air sembahyang hakikatun, itulah pelajaran mengenal diri. Air wudu itu sebetulnya mengajar kita mengenal diri. Kalau kita faham betul-betul, Allah dan Rasulullah ini bukan memberikan sesuatu yang sia-sia, melainkan mengandungi rahsia yang teramat besar. Barang siapa mengetahui rahsia wuduk saja, dia sudah mengenal diri. Bila sudah mengenal diri, dia akan mengenal Allah. Dengan mengambil air wuduk saja kita boleh mengenal Allah pada jam ini, pada hari ini, pada masa ini. Kalau betul-betul orang menghayati air sembahyang hakikat tu. Dengan anak anda ya, anak anda dia budak, dia nak tahu apa ilmu hakikat, apa ilmu syariat. Sebelum kita lontar pertanyaan, saya bagi tahu dulu ya. Ini kaedah ilmu hakikat. Baik, kita sambung lagi. Di mana nak mencari air hakikat tu yang tidak berbau? Mana? Air hujan ada asid. Air mineral bercampur dengan apa? Dengan batunya, bercampur dengan apanya. Air mutlak ini bukan dari langit dan bukan dari bumi. Air Zam-Zam bukan air mutlak. Air mutlak, air hakikat bukan dari langit dan bukan dari bumi. Nak cari di mana? Ini kita ringkaskan sikit ya, sebab kita tak panjang masa ya. Mana nak cari air yang tidak di langit dan air tidak di bumi? Ini kaedah nak mengaji ilmu hakikat. Saya sambung lagi, saya ringkaskan sikit. Baik. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak mencucikan diri aku zahir dan batin. Aku nak mencari air yang mutlak, yang dinamakan air hakikat tu, yang tidak di bumi dan tidak di langit. Dari mana airnya? Tulis. Air mutlak itu artinya air nurani. Air nurani dari hati nurani. Air nurani daripada dalam hati nurani. Kita dah tahu airnya daripada nurani, daripada hati nurani. Persoalannya, di manakah hati nurani? Di manakah hati nurani? Hati nurani bukan berada di dalam dada. Hati nurani bukan berada di luar dada. Ingat. Saya ajar pelan-pelan tetapi mengambil faham. Hati-hati kita yang bernama hati nurani bukan di dalam dada, bukan di luar dada. Hati nurani itu bernama kalbu. Tulis. Hati nurani bernama kalbu. Barang siapa berjumpa dengan kalbu, maka berjumpalah dia dengan air hakikat. Barang siapa mengenal kalbu, berjumpalah dia dengan air sembahyang hakikat. Air suci lagi menyucikan, iaitu dinamakan air mutlak. Di dalam kalbu adanya sabar. Di dalam kalbu adanya taat. Di dalam kalbu adanya ikhlas. Dalam kalbu ada segala-galanya. Di dalam kalbu. Barang siapa berjumpa kalbu, bukan sahaja dia berjumpa air mutlak, bukan sahaja dia berjumpa air sembahyang, dia akan berjumpa dirinya dan dia akan berjumpa Allah dalam kalbu. Air mutlak dalam kalbu, air kasih dalam kalbu, air cinta dalam kalbu, air sabar dalam kalbu, air taat dalam kalbu, air ikhlas dalam kalbu. Segala-galanya ada di dalam kalbu. Apa itu kalbu? Kalbu itulah Allah kata kalbu mukmin baitullah. Tulis. Kalbu mukmin baitullah, Allah kata firman-Nya. Kalbu mukmin itulah rumahku. Kalbu mukmin baitullah, kalbu mukmin itulah rumahku. Barang siapa masuk dalam rumahku, kamu akan dapati apa yang kamu kehendaki. Tengok dalam rumah kita. Ada televisyen, ada peti ais, ada apa lagi? Televisyen sampai 2. Tengok ada semua kan dalam rumah ini. Cukup.
Tetapi sesungguhnya rumah Allah lagi banyak pada rumah ini. Tuan-tuan nak cari apa? Carilah dalam rumah Allah. Barang siapa tak berjumpa rumah Allah, jangan mengaku sabar. Barang siapa tak pernah menjejakkan kaki ke rumah Allah, jangan mengaku ikhlas. Tuan-tuan belum sembahyang, belum puasa, belum pun bersyahadah. Barang siapa belum sampai ke rumah Allah. Hanya di rumah Allah sahaja kita boleh mengaku bersyahadah. Hanya di rumah Allah sahaja kita boleh mengaku engkau Tuhan aku. Hanya rumah Allah sahaja yang boleh kita mengaku sabar dan orang Islam. Hanya dalam rumah Allah. Di manakah rumah Allah itu? Yang bernama kalbu. Dengan belajar ilmu kalbu sahaja kita sudah mengenal Allah pada hari ini, pada jam ini. Manakah rumah Allah itu mana? Kalbu mukmin baitullah. Kalbu mukmin itu rumah aku. Barang siapa masuk rumah aku, memang ada aku dalam itu. Takkan aku buat rumah kosong. Di situlah bertakhtanya Allah SWT. Dan siapa nak mengenal Allah, kenalah terlebih dahulu kalbu mukmin baitullah. Mana kalbu? Di mana? Cuba. Kalbu bukan dalam dada. Hati nurani bukan dalam dada. Hati ini hati kasar. Kita kata ingat Allah dalam hati. Hati sekarang ni boleh diderma organ kan? Kita pakai hati orang Cina, hati kita boleh derma kepada orang putih. Hati kita dah pergi ke Jepun dah. Nak ingat Allah macam mana? Hati kita dah pergi Jepun. Kita pula pakai hati orang India. Nak ingat Allah macam mana? Hati orang kafir. Bermaknanya selalu orang kata ingat Allah dalam hati. Sebetul hati tak boleh nak ingat Allah. Kerana hati dah kita derma dah kepada orang lain. Kita ni pakai hati orang putih dah. Hati orang Cina dah. Mana hati? Hati ada dua. Hati kasar, hati halus. Hati halus bernama nurani, iaitu kalbu. Mana kalbu? Pada siapa tak mengenal kalbu, dia tak boleh nak mengambil air mutlak. Tak boleh nak ambil air semayang. Air semayang syariatin bolehlah pakai pipe tu. Tetapi mana air semayang hakikat tu? Hanya dalam kalbu. Itu contohnya anda ya.